Hai, salam sejahtera, apa khabar? Bertemu kita lagi dalam video kali ini, iaitu saya nak fokuskan kepada penggunaan layer. Kan, mungkin ramai orang yang dah dengar pasal layer kan. Dan paling teruk sekali ialah layer tak tutup pasal sehingga margin call ataupun layer terlalu banyak di time frame kecil. Dan untuk video ni saya nak fokus kepada iaitu penggunaan layer dan lot. Layer dan lot. Layer dan lot ni kalau kita gunakan dengan betul sebenarnya sangat berkesan Kerana dalam kita punya dagangan, kita lakukan masuk posisi ataupun entry, kita terdedah kepada iaitu floating lah. Selain floating pada spread, kita terdedah pada floating dia mencari lebih tinggi ataupun lebih rendah bergantung kepada posisi kita masa tersebut. Jadi apa yang saya masukkan iaitu, yang pertama itu saya nak anda fokuskan kepada beberapa bahagian. Pertama ialah seperti saya sebut lot, iaitu penggunaan lot. Seperti anda faham, iaitu kalau saya tengok kat sini, satu ialah entry penggunaan lot. Entry penggunaan lot. Entry guna lot. Saya tulis kat sini guna lot. So entry guna lot ni bermula dengan standard lot ialah 1.00 dalam bahagian yang dinamakan sebagai new order. Okey, digunakan sebagai new order. So cuba perhatikan inilah penggunaan 1.00 lot dalam new order. Apa saya maksudkan macam ni? Kalau kita entry khususnya, kan, kalau kita lihat katalah saya lakukan dagangan sekarang, bermaksud ialah saya tekan saya punya ni, jadi you boleh lihat ni, ini adalah penggunaan dia. So ini lot dia. So ini adalah lot dia. Dan kalau saya ambil sebagai contoh, saya perhatikan, katalah saya tunjuk kat sini. Jadi ini saya maksudkan lot. Dalam lot ni, kalau you perhatikan, dia bergantung kepada banyak jenis sebenarnya. Satu ialah you boleh bergantung kepada iaitu jenis account. Jenis account. So jenis account tu maksudnya ada yang 0.01 1 sen, ada yang 10 sen, even ada yang mungkin sebenarnya ialah 0.0001 sen. Saya tak sure sebab bergantung pada broker you. Saya tak pakai account sense. Saya pakai account standard dan juga saya pakai account yang tidak terlalu kecil lah. Maknanya micro. Kerana saya believe walaupun saya guna account sense, bermaksud saya tipu diri saya. Sebab saya tahu benda itu tak betul sebenarnya kan. Jadi tapi bergantung pada you lah macam mana you guna. Alright, so jadi itu yang maksud saya. Jadi apa saya nak highlight lah. Sekiranya kalau kita ada, let's say kalau kita guna money management, ini penggunaan ringkas biasanya saya katakan adalah money management saya asas saya kata ketahanan. Money management asas saya kata ketahanan iaitu 1000 pips. Kerana saya ambil ini ialah weekly range untuk currency Weekly range currency, okey. Kalau untuk emas dia mesti 2000 ke atas pips ketahanan dia. Maksudnya dalam weekly range tu dia boleh pergi lebih 2000 pips. Apa saya maksudkan? Saya maksudkan dekat sini, kalau you tengok dekat bahagian ni, let's say katalah ini AUDSD, pada weekly kalau you perasan, saya melihat kepada penggunaan yang dinamakan sebagai iaitu dia punya risk dia. Okay, you lihat kat sini. Saya akan buat semua. Okay, perhatikan. Ini adalah batang candlestick. Jadi saya ambil batang candlestick tu untuk mengetahui range dia. Kalau you tahu, ini candlestick batang dia. Kalau saya tarik ke sini, you boleh nampak atas ni. Ada keluar nombor ni. So saya tarik ke sini, nampak tak? Ada 230. Kan? Maksudnya range tu sebatang 230. Tapi macam mana saya nak tengok range dia lagi besar? Tengok macam ni. Kan? Daripada atas sampai ke bawah, berapa range dia? Jadi range ni saya ambil ketahanan 1000 pip. Jadi maksudnya pada saya, katalah saya ambil sini dengan sini pun, ini saya contoh satu pergerakan, saya dapati ialah dalam 500 pip. Itu saya punya kefahaman saya. Maksudnya, saya mengandaikan saya silap teruk, dah sampai ke sini ialah 400 pip. Tu contohnya. Jadi saya mengambil 1000 pip lah, andaian saya. Kalau dalam kes ni kita boleh tengok yang jatuh drop paling tinggi daripada weekly ni ialah lebih kurang dalam 1500 pip. Jadi pada saya katalah dia nak jatuh separuh pun melibatkan 500 pip. Jadi ketahanan saya bermain dalam ni. 500 pip untuk weekly dan 1000 pip untuk monthly. Tapi saya ambil total 1000 pip sebelum saya margin call. Okay. Kalau kita lihat pada gold. Kita lihat pada gold khususnya. Kalau kita lihat pada gold. Gold ni tak boleh lawan. Tak boleh lawan tu maksudnya. Kalau kita tengok kat sini sebagai contoh. Katalah saya ambil sebatang ni saja pun. Saya ambil sebatang ni saja supaya you faham. Sebatang ni saja daripada atas sampai bawah ni, yang ni you boleh nampak ialah lebih kurang 1000 pip dah. Kan, kalau you tengok dari segi total daripada atas ni sampai ke bawah yang ni, penurunan yang terdekat dia ialah lebih kurang dalam 2000 pip. Ini saya masukkan ketahanan pip. Jadi biasanya money management saya dalam range ni, kerana saya believe iaitu ada sebenarnya di sini ialah ada sebenarnya retracement. Maksudnya dia jatuh ni dia tak akan jatuh terus. Dia ada retracement. Retracement tu di mana saya cari net profit. Itu strategi asas kepada risk penggunaannya. Okay. So ini macam introductions lah. So akan datang akan pergi lagi detail kat situ. Alright. So jadi maksudnya sekarang ni lah. Katalah saya berbalik kepada saya punya duit. Iaitu $1000. Okay, saya duit $1000. Saya menggunakan formula. Kalau you follow saya cukup lama. You akan faham saya gunakan formula ni.
Katalah you ada $1,000, 1000 USD let's say. Okay, you ada 1000 USD. Dan sekarang ni you boleh melihat kepada dalam keadaan ni, saya menggunakan formula 0.001, bermaksud ialah saya bermaksud satu post 1 sen sebenarnya. Maksudnya 0.1 ialah lebih 10 sen. Maksud 0.1 sama dengan 10 sen. Bermaksud saya maksimum 10 lot 10 lot. Okay, 10 lot lah, 10 lot. Sorry, 10 layer. Bukan 10 lot, 10 layer 10 layer. Jadi itu yang pertama. Dan 10 layer. Jadi 10 layer ni bermaksud maksimum saya akan ada iaitu $1, 1 USD per pips. Jadi bila saya expose pada 1 USD per pip, bermaksud ketahanan saya sebelum bagi kod adalah 1000 pip automatik. Sebab tu saya pecahkan kepada 10 sen 10 layer. Jadi point saya kat sini, dia pengurusan ni sangat penting sebenarnya. Jadi layer saya rasa bagus, tetapi layer tu kena sesuai. Contoh, katalah kita ada ini sebagai contoh. Katalah saya pakai akaun micro di Primax, let's say. Okay, micro di Primax. Jadi bermaksudlah, apa yang you kena faham ialah, let's say, walaupun saya ada 1000 USD pun, kan, dan saya boleh tahu saya boleh kali dengan 10 layer, kan, kali dengan iaitu let's say 10 sen pun sekalipun, kan, maksudnya saya akan pecah ni kepada ialah contoh saya boleh masuk ini jadi 0.03. Di dalam micro, kan, micro bermaksud ialah 3 sen. Jadi bermaksud dalam 10 sen ni saya dah ada 3 layer lagi. Maksudnya total kali semua saya ada 30 layer. Kan, kenapa layer ni sangat-sangat saya kata mesti kita tahu pengurusan dia. Pasal satu ialah kalau kita layer dengan lot yang tidak betul dan size account ni tidak betul, dia akan mengakibatkan kita risiko yang lebih besar. Saya ambil contoh. Ini saya ada terangkan sebenarnya dalam video secara live, tapi saya akan terangkan balik. Let's say katalah saya ambil dari segi mungkin saya boleh ambil dekat ni lah, dekat gold ni sebagai contoh. Let's say you tengok dekat sini pembelian ataupun jualan pada daily ataupun tak kisahlah pada mana. Saya buang semua benda dulu yang kita dah bincang tadi supaya tak terganggu. Okey, tengok kat sini. Katalah sekarang ni ialah, let's say kita target daily. Daily adalah kita punya pembelian kita lah ataupun jualan kita. Pembelian tu maksud saya nak kata tadi ialah masuk posisi sebenarnya. So masa kita sell. Jadi sell, satu ialah you faham ialah dari segi risk. Dari segi risk. Satu risk ni you kena faham, iaitu risk dengan reward. Sekarang ni bila kita tengok candlestick tersebut berada di zone sini, jadi bermaksud ialah saya lebih suka dia mengambil risk yang sell, bukan risk buy. Kerana dia berada di zone daily. Daily ni kira time frame besar sebenarnya. Time frame besar yang entry level lah. Maksudnya time frame besar. Jadi saya tak boleh nak buy. Kalau saya buy ni mungkin saya bengong ke, ataupun saya memang yakin time frame kecil, yakinnya kamu ataupun ada perubahan US makin teruk lah kan. Jadi saya nak sell kat sini, faham? Jadi bila saya kata saya nak sell, kalau you ambil contoh paling kecil pun, kalau you ambil contoh paling kecil pun, kalau saya tengok kat sini okey, saya masukkan layer. Saya nak tunjuk you penggunaan ni macam mana. Okey, katalah saya masukkan ni horizontal line, saya letak kat sini. Ni kan mula-mula yang bahagian candlestick yang pertama ni kan, you perasan kan, iaitu dia naik lagi kan. Katalah you mula live, sebab live you tak dapat, dia akan sentuh sini, betul tak? So jarak sini, sentuh sini, kalau you perasan, dia dengan zone atas tu dia ada satu zone lagi, betul tak? Dia ada satu zone lagi. Jadi bila saya masukkan lagi, you boleh nampak ada satu zone lagi. Okey, satu zone dekat atas ni. Maknanya ni ada banyak kan, dalam purple ni dia ada banyak kan. Kan sampai sini, betul tak? Zone purple. Okey, cuba you perhatikan, zone purple ni adalah zone layer sebenarnya. Okey, dan juga mengikut SEZ yang lain. Kita jarak daripada purple ni, satu ialah saya tunjuk ni zone entry kita. Sekejap Jarak daripada purple ni sampai daripada sini, sekejap saya terambil benda lain. Okay, you tengok dia ada lebih kurang 150 pip. You bayangkanlah dalam SEZ ni ada 150 pip. Faham tak? Jadi macam mana tengok pip tadi, kau tengok kat sini lah. Bang, atas ni ada tulis kan. Okay, jarak ni pada sini ada 150 pip. Cuba you bayangkan macam mana you nak you tahu you masuk iaitu 0.01 kat sini. Tetapi pada masa sama juga you kena faham, kalau you masuk 0.01 terus bermaksud 10 sen, you bayangkanlah you tak ada post hingga dia naik macam. Sedangkan dia naik 150 pip. Tak ke rugi tu sebenarnya? Jadi apa kata 10 sen tu you masukkan contohnya 3 sen 3 sen. Sekurang-kurangnya you ada 3 layer dekat sini. Kan? Jadi maksudnya dalam satu SEZ boleh dipecahkan kepada minimalkan lagi lot, maksudnya per entry, dan juga increasekan lagi tendensi untuk kurangkan risk dari segi entry dan tingkatkan lagi segi keuntungan. Itu maksud saya. Kan? Saya rasa you faham kot. Jadi maksudnya instead of kita masuk satu SEZ tu satu, kan ada range dia, kita ambil range tu. Range tu maksudnya lah berbanding aku masuk 10 sen pada akaun standard, mungkin aku masuk mikro 0.03 3 sen kali dengan 4 pun baru banyak 12 sen. Maksudnya you maintain lagi management risk tu. Sedangkan you count semua range yang
apa tu yang you boleh nampak kan. Okay, saya highlight macam ni lah. Mungkin you tak nampak saya highlight macam ni. Maksud saya sekarang ni, satu ialah you kena faham you punya jenis account. Okay, ni saya cerita pasal Primax, pasal saya support untuk Primax. Dan saya bekerja sama dengan banyak broker pun sebenarnya. The reason kenapa saya kerja dengan Primax ialah technicality tu kita boleh intervene, bantu you sebenarnya. Okay, alright. So jadi satu ialah you kena faham, satu ialah jenis account. You kena faham jenis account guna. Kenapa kena faham jenis account? Satu ialah melibatkan, satu ialah leverage. Nanti saya akan cerita lebih detail. Nombor dua ialah dia akan pergi kepada iaitu you punya 0.01 tu berapa sebenarnya. Kadang-kadang kau tertipu bang. Nampak orang tulis 1.00, 10.00, dia main account sen. Kan? Takut kau tertipu je. Oh gila power hebat dia ni, yakin ni. Padahal dia main account sen. Isu saya lah tak kisah dia main account sen ke apa. Tapi point saya lah sekarang ni kau faham tak apa kau buat. Okay? Itu yang saya nak fahamkan apa you buat. Okay. So jadi 0.01 ni, bayangkanlah ini adalah 10 sen. Katalah di Primax kan. Lepas tu kalau you tengok dekat standard lah. Saya pakai standard account ni. Jadi instead of standard account, apa kata you buka pada micro sebagai contoh untuk management you, dan juga you pergi kepada iaitu 0.03 kali dengan let's say iaitu 4 layer baru dalam 12 sen. So you punya risk untuk 1000 USD jauh lebih rendah, dan range you dapat makan lebih. Apa maksud range makan lebih? Macam ni range tu bermaksudlah kan kalau entry tadi saya tunjuk di MA Purple kan. Kadang-kadang MA Purple ni jarak di antara kedua ni sebenarnya kan, jarak di antara yang kat sini. Okey, jarak di antara sini dengan sini ialah sebanyak lebih kurang dalam let's say iaitu 150 pips. Kan tak kenanya kalau you terus entry di sini terus 10 sen lepas tu you tak ada entry lain. Kan sebab tu saya kata ialah 10 sen ni iaitu mesti ada range dia. Kalau you masuk 3 sen, contoh bermaksud you ada sini boleh masuk sini masuk. Jadi satu ialah risk float kurang. Lepas tu profit you maximum. Profit maximum. Faham tak? Profit maximum. Faham? So ini yang saya masukkan. Boleh? So alright, thank you so much. Jumpa lagi. Please like, comment dan juga subscribe video ni. Pastikan you komen apa saja ni soalan you, sama dalam bentuk you nak dalam video seterusnya ke, ataupun you ada komen-komen untuk saya jawab. So mungkin insya-Allah saya akan jawab masa akan datang. Mungkin tak dapat sekarang tapi akan datang kerana saya akan susun ikut kesesuaian market dan kesesuaian kefahaman di masa ke masa. Jumpa lagi dan salam hormat.